Assalamualaikum dan salam maju Johor saya ucapkan kepada semua pendengar podcast. Dengar jap Media Digital Johor. Saya Azman Naim. Podcast ni macam biasa kita boleh dengar dekat YouTube, dekat Spotify, Media Digital Johor. Dan jangan lupa kan korang semua follow Media Digital Johor di Facebook, Instagram, TikTok, aplikasi X, YouTube dan portal MDJ tu. Episod kali ni saya sebenarnya macam biasa saya nak santai-santai, tapi macam topik dia nampak ringan tapi actually berat. Jadi saya tak pasti saya nak bawa macam mana. Sebab dia ada menyentuh pasal pemerkasaan wanita, OKU, JCC, kanak-kanak, matlamat, Sifa, miskin tegah dan macam-macam lagi benda yang kita akan kongsikan selepas ni. Jadi bersama saya yang seorang yang saya anggap macam kakak saya sendiri. Walaupun dah lama tak jumpa kan. Ni dah dapat jumpa kan. YB Hairin Nisa Ismail, Exco Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat Negeri Johor. Assalamualaikum YB. Apa khabar? Assalam. Terima kasih Man. Khabar Man? Apa khabar? Alhamdulillah macam gini lah YB. Lama tak jumpa ya? Lama. Ingat zaman-zaman dulu masa time kita bergerak buat something untuk state juga. Cuma yalah, inilah haluan hidup saya. YB sihat? Syukur Alhamdulillah. Allah memberi saya kesihatan sehingga hari ini. Alhamdulillah. YB, sebelum kita masuk ke soalan-soalan yang agak panas, YB haus Haus juga, panas sikit. Panas sikit kan? Ya. Jadi, saya nak belanja YB. Air ni lah. Air ni nama dia House Air. Dia punya ayat House Air. Orang Johor. Sebelum tu Man, nak beritahu Man. Aha. Ini produk wanita lah. Betul. Tadi Produk Kompas. House Air ni. Tepat. Tepat. Ni kita akan cerita lagi pemerkasaan wanita. Sebelum tu kita minum dulu. YB, vanilla latte okey? Boleh. Dia Okay. bit smooth sikit dia. Boleh Man. Simple je. Jadi YB, walaupun saya dah lama tak jumpa YB, tapi saya follow YB punya social media. Tu yang kadang-kadang komen-komen sikit kan. Sebab saya suka tengok cara YB bergerak. Boleh saya katakan YB busy sekarang. Dan tak keterlaluan kalau saya katakan YB macam mak-mak, akak-akak yang ambil berat pasal adik-adik ataupun anak-anaknya. Yelah, YB sibuk pasal JCC, kebajikan kaum wanita, semua hal masyarakat lah. Tapi tak penat ke YB? Bohong lah Man kalau kita tak penat. Yeah. Tetapi sebenarnya how do you manage yourself lah. Yeah. Dan Man, kita kena ada passion pada perkara yang kita buat. Yeah. Kalau kita cakap kita penat-penat lah jadinya. Kalau kita fikir untuk penyelesaian, tak penat. Nampak penyelesaian, dia okey. The passion is the key lah. Ya, betul. Kena suka apa yang you buat. Kena suka. Ya. Jadi kalau ikutkan portfolio YB ni memang tak lari dengan pelbagai kisah suka dan duka masyarakat. Jadi ada kisah kejayaan, ada kisah yang menyayat hati. Bab-bab benda ni macam contohnya kes adik Bella. Lepas tu kes buli, kes penderaan. Macam-macam kes lah, macam-macam dera lah. Jadi macam mana kes yang pada saya ni berat ni, nampak macam ringan tapi berat, banyak. Macam mana YB boleh tackle dan handle semua benda? Macam mana YB uruskan? Bila ada isu ataupun kalaupun tak ada isu timbul kalau berlaku tadi Man sebut beberapa isu-isu penderaan Pertama sekali bila kita nampak turun padang. Maksud turun padang ini adalah dapatkan maklumat sebanyak daripada jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan, apa undang-undang dia, apa cara penyelesaiannya. Ya, kalau contohnya ada berapa kisah-kisah penderaan dululah. Kita cari laporan-laporan daripada jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya dan kita fikir bagaimana nak selesaikan perkara ini. Dia undang-undang semua ada. Perkaranya bila masyarakat itu sendiri tak nak tengok undang-undang. Dia tak faham benda tu ke atau dia tak nak tengok atau tak nak tahu tu? Dia macam-macam perkara lah, macam-macam perangai lah. Contohnya kanak-kanak. Kanak-kanak ni kan golongan rentan, vulnerable
objek kan. Dia kita sendiri faham. Kalau kita dera dia, apa dia boleh lawan? Tak boleh melawan. Ya? Jadi bagaimana, saya selalu fikir bagaimana nak selamatkan kanak-kanak ni. Contohnya yang dera dia adalah katakan di taska. Cari undang-undangnya dan cepat ambil tindakan. Jangan biarkan perkara itu berlanjutan lama-lama. Itu yang selama ni saya buat. Dan cepat-cepat cari penyelesaian dan selesaikanlah. Kalau perlu charge, kalau perlu charge di mahkamah, buat. Walaupun kadang-kadang bukan bidang kita, bukan kita punya kuasa. Tapi kita cepat-cepat ambil dan cari di mana kita perlu bawa kes ini. Ya, kalau apa yang kita boleh tolong lah untuk cepatkan kes ke? Ya, macam itulah. Ya, macam itulah sebenarnya. Apa saja isu yang timbul man. Ya. Saya faham. Turun padang. Dia punya keyword pada saya turun padang. Turun padang. Turun padang. Tengok apa sebenarnya yang berlaku. Kadang-kadang dalam media ni man, media ni kita tak katakan dia tidak betul. Kadang-kadang dia kurang tepat. Setuju? Kurang tepat. Jadi kita tak boleh bergantung sangat kepada media, tapi kita kena cari maklumat yang lebih detail dan lebih lebih betul. Tu yang kena turun tu. Mesti. Tengok dengan mata sendiri. Mesti, man. Hands on. Ya, betul. Jadi apa tu cara kerja YB memang pada saya tak berubah macam cara dulu lah. Mungkin sekarang lagi agresif YB. Kena buat lah. Kena buat kan. Kita kan amanah. Ini kan amanah diberikan kepada kita sebagai bekerja untuk rakyat. Kan? Tu yang dulu saya selesa dengan YB. Cara kerja YB memang macam gini daripada dulu. Jadi isu-isu sebegini tu juga dapat perhatian daripada keluarga Diraja Johor, khususnya Permaisuri Agong Raja Razak Sofia, Yang Amat Mulia Cik Puan Mahkota Khalidah Johor. Mereka juga prihatin dengan golongan-golongan mereka yang kurang nasib baik ni. Jadi macam mana YB, macam mana tugas yang diamanahkan kepada YB sebagai exco ni dapat menjalankan tugas, dan pada masa yang sama kita nampak macam ada satu dia seiringan, macam dia sync tau dengan keluarga Diraja Johor. Memang ada kerjasama ke? Gini man, kita sebenarnya di negeri Johor ni kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mempunyai kerabat diraja yang amat prihatin dengan masyarakat rakyatnya. Ya. Jadi atas dasar itu kita hendaklah buat apa yang dititah oleh pihak istana. Kita buat apa yang kita patut buat untuk rakyat kita. Kita tak boleh biar saja perkara itu. Kan? Contohnya kalau undang-undang kata begitu, ada perkara yang kadang-kala ada lakuna, kekosongan, kelompongan dalam undang-undang itu. Ya, kita cari di mana penyelesaian kepada kes ini. Ya, contohnya kalau kanak-kanak itu kena dera, kita cari cari waris terdekat dia, cari siapa waris dia yang boleh kita jadikan untuk yang boleh menjadi orang yang layak menjaga dia. Kita tak boleh biarkan macam tu saja. Ya, jadi kita kena hidup dalam suasana di negeri Johor ini yang sangat harmoni dan tidak ada perkara-perkara itu berlaku. Sepatutnya itu. Jadi ibarat macam keluarga diraja, pihak kerajaan dan rakyat bergerak seiring untuk Exactly. Betul man. Bersyukur. Kita sebenarnya bersyukur kat negeri Johor ni. Saya selalu mengurut dada. Saya bersyukur, ya Allah, Tuanku Maisuri, Duli yang Tuanku Pemangku Sultan dan surinya Cik Puan Mahkota sangat mengambil berat tentang kanak-kanak, tentang golongan rentan, tentang warga emas, tentang OKU. Semualah dia sangat mengambil berat. Saya bersyukur man. Kita kena bersyukur lah sebab dekat Johor ni, inilah uniknya Johor. Ya, kita bersyukur. Jadi YB, ramai orang tertarik dengan effort kajian negeri yang memperkenalkan JCC, apa tu, Jauhar Childcare, yang nampaknya memang macam membantulah parent-parent yang bekerja, both parents, mak bapak bekerja kan, nak campak anak kat mana, kita kadang-kadang dia at least ada option yang baru. Berapa banyak lagi JCC ada di Johor, sebab ada orang tanya MDJ pasal benda ni. Kalau boleh
YB terangkan sikit dia lokasi dekat mana dan berapa banyak. Okey. Tak ramai tahu pasal benda ni. Dia gini Man,